Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama dapat berkumpul menunaikan solat maghrib berjemaah pada malam ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita akan sambung perbincangan kita mengenai dengan haji. Kita sebutkan pada minggu yang lalu mengenai dengan beberapa syarat istita'ah ataupun kemampuan. Istita'ah bermaksud kemampuan. Bila sebut tentang kemampuan, salah satunya adalah kemampuan diri kita sihat. Cuma dalam kemampuan membabitkan diri ini, an-nafs, diri, ada beberapa syarat yang mana syarat yang ulama sepakat, empat mazhab sepakat, muttafaq alaih, dan satu lagi adalah mukhtalaf fi, ulama berbeza pendapat. Ulama sepakat mengenai dengan kemampuan diri ini kita dah bincangkan dahulu. Yang pertamanya iaitu tubuh badannya sihat. Orang yang baligh berakal, tubuh badannya sihat. Dan yang keduanya adalah perjalanannya aman, perjalanannya selamat, tak ada sebarang gangguan. Itu dua yang ulama sepakat. Dan ditambah dua syarat untuk wanita. Syarat yang pertama adalah bersama dengan wanita tersebut suami ataupun mahramnya, walaupun perempuan tadi perempuan yang tua, untuk menunaikan haji ataupun umrah. Cuma perbahasan panjang kita telah bincangkan pada minggu yang lalu. Kemudian syarat yang keduanya adalah perempuan tersebut bukanlah di dalam tempoh iddah. Maknanya dia bukan dalam iddah. Kerana Allah Subhanahu wa taala larang perempuan dalam iddah ni keluar, melainkan untuk keperluan sahaja. Quran menyatakan la tukhrijuhunna min buyuti wala la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kamu keluarkan mereka, halau mereka daripada rumah mereka, dan mereka tak boleh keluar illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, melainkan mereka khawatir suatu perkara yang memudaratkan diri mereka berlaku di rumah tersebut, mereka boleh keluar. Okey, pada malam ni insya-Allah kita lihat antara syarat yang ulama berbeza pendapat mengenai kemampuan pada diri ini. Antaranya iaitu ada bekalan az-zad war rahilah, ada bekalan dan juga tunggangan kenderaan. Bekalan dan juga tunggangan yang dimaksudkan di sini iaitu lebihan daripada yang bukan hutang dia, dan juga bukan perbelanjaan orang yang di bawah tanggungan dia dalam tempoh ketiadaan dia dalam menunaikan haji. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan bekalan az-zad, yang dimaksudkan dengan ar-rahilah, iaitu tunggangan. Seseorang mukallaf, seseorang manusia itu memiliki, dia mempunyai nafkah yang cukup bersama dengan ujurah ni tambang tunggangan. Kalau kapal terbang, perbelanjaannya cukup, tiket dia pergi dan juga balik, zihaban wa iyaban. Seperti itulah juga ujratul muwasalat, upah untuk muwasalat, transport, allati yahtajuha li ada'il manasik, yang mana dia perlu untuk menunaikan haji nanti, mungkin daripada Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, semua itu perlukan perbelanjaan. Tapi kita semua kita dah bayar semua ke travel ataupun package tabung haji, semua kita dah bayar.
wa yu'tabar al-yawm minan nafaqah takalif jawazi safar wa ujratul mutawwif, iaitu pendek ceritanya semua perbelanjaan yang ada di sana cukup untuk kita. Itu syarat bekalan dan juga tunggangan. Itulah pendapat majoriti di kalangan ulama. Maksud binisbati lirrahilah, dimaksudkan kemampuan pada tunggangan ini iaitu mampu alal masyi taqumu maqam ar-rahilah. Walaupun dia mampu untuk berjalan, tapi dia naik tunggangan tak jadi masalah. Sebab tak semestinya berjalan, walaupun tak jauh sangat, walaupun beberapa kilometer sahaja. Antara dalil yang menunjukkan wajib ada az-zad war-rahilah, bekalan dan juga tunggangan yang cukup, hadis riwayat Imam Tirmizi an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yujibul hajja, apa yang mewajibkan, apakah perkara yang mewajibkan haji? Maka Nabi SAW menjawab, az-zadu war-rahilah, bekalan dan juga tunggangan. Bekalan dan juga tunggangan. Maka Nabi SAW menafsirkan al-istita'ah biz-zad war-rahilah. Nabi telah menafsirkan maksud kemampuan pada bekalan, pada tunggangan, kesemuanya sekali, iaitu tidak sabit kemampuan dengan salah satu daripada keduanya. Ada bekalan dia tak ada transport, ada transport tak ada bekalan, tak boleh. Dia mesti kena ada dua-dua. Itu adalah pendapat majoriti di kalangan ulama. Adapun dalil dalam mazhab Maliki, dia berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dia kata apa dalam suratul Hajj ayat ke-27, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala, kamu beritahulah pada manusia menunaikan haji, mereka datang kepada kamu dalam keadaan berjalan. Imam Al-Qurtubi menyatakan rijalan bermaksud musyad, berjalan kaki, wajib bagi dia berjalan kaki. Jadi di sini kalau kita lihat, dikedepankan perkataan ar-rijal, maksudnya mubalaghah. Mubalaghah iaitu berlebih-lebihan dalam taat kepada Allah, cepat-cepat pergi taat kepada Allah. Itu maksud dia sebenarnya. Ulama jawab, bukanlah maksud berjalan kaki pergi menunaikan haji. Kerana tidaklah seseorang melazimi seseorang berjalan kaki, wajib pada dia berjalan kaki untuk pergi umrah haji, tidak. Kerana bila seseorang itu berjalan, dia akan menyebabkan satu kesusahan. Sedangkan Islam nak mengangkat kesusahan dalam menyuruh sesuatu perkara. Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Tidak, Allah Ta'ala tak jadikan dalam agama kamu ni kesusahan. Kemudian kita lihat lagi antara perkara yang penting tadi, al-istita'ah bin nafsi, kemampuan pada diri. Sekarang ni kemampuan pada harta. Bila sebut kemampuan pada harta ini adalah al-istita'ah bil mal bimalil mahjuj bih. Orang yang nak menunaikan haji ada harta. Al-istita'ah bi bazlil ghair al-mal aw at-ta'ah, ataupun dia tak ada harta tapi orang lain bagi harta untuk dia pergi haji. Adakah wajib ataupun tidak? Ada dua cabangan mengenai kemampuan menunaikan haji, kemampuan dari sudut harta. Sama ada harta dia sendiri ataupun harta orang lain bagi kat dia. Majoriti di kalangan ulama-ulama fiqh, termasuk ulama Hanafi, Syafi'i dan juga Hanbali, dia menyatakan apa? Siapa yang ada harta, ada bekalan, ada transport tunggangan. Maksud tunggangan, bekalan di sini duit lah, nafkah, duit untuk menunaikan haji ni, tapi dia tak mampu, ajizun ajazan la yurja zawalu. Duit ada,
tapi kemampuan tak ada, sebab dia mungkin ada satu penyakit yang tak ada harapan nak sembuh dah. Kemampuan harta itu ada, maka hukumnya apa? Wajib kepada dia menunaikan istinabatu ghairihi. Wajib bagi dia untuk melantik orang lain, mewakilkan orang lain menunaikan haji bagi pihak dia dengan harta mustanib, dengan harta dia sendiri. Bi ujratin, sekali dengan upah lah. Takkan dia nak pergi haji, habiskan masa beberapa hari, beberapa minggu, tak bagi upah. Upah sekadar perjalanan pergi, dia juga menunaikan haji, duit semua disponsor, tapi upah tak ada. Sekali dengan upah maksudnya. Ini pendapat majoriti di kalangan ulama, kerana mereka berdalilkan kepada hujjah apa dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib kepada manusia pergi menunaikan haji, orang yang mampu. Berbeza dengan pendapat ulama-ulama Maliki. Mereka kata, ulama Maliki kata, kemampuan menunaikan haji ni bukan harta tau, tapi maksud dia adalah kemampuan diri sahaja, tak ada kena-mengena dengan harta. Kerana al-istita'ah, kemampuan ini, jadilah kemampuan ini dari sudut badan kita, bukan dari sudut harta. Tak dilihat dari sudut harta, dilihat dari sudut badan yang sihat. Kerana haji ini adalah ibadatul abdan, dia adalah ibadat badan. Badan tu kena buat tawaf, badan tu kena buat sa'i. Jadi bila sebut tentang badan, ibadat badan, syarat manistata'a ilaihi sabila di sisi mereka adalah badan tu sihat, bukan harta. Itu pendapat mazhab Malik, bertentangan dengan majoriti di kalangan ulama. Sebenarnya kalau kita lihat, dia bertentangan dengan hadis Nabi. Sebab daripada Ibnu Umar, seorang lelaki kata, mas sabilu ya Rasulullah, apa itu sabil wahai Rasulullah untuk pergi menunaikan haji ini? Maka Nabi kata, ada azad war rahilah, ada zad, bekalan, dan juga transport. Jadi bila sebut bekalan dan juga transport, itu termasuk dalam kemampuan. Bertentangan dengan dengan pendapat daripada mazhab Malik. Kemudian kita lihat yang kedua, kemampuan, tapi bukan harta dia, harta orang lain. Orang lain nak sponsor dia pergi, adakah wajib ataupun sebaliknya? Kita lihat di sini ada dua situasi. Bila mana duit ada tak ada, tapi ada orang bagi duit sponsor. Di sini ada dua situasi yang kita lihat. Sponsor tadi daripada siapa? Yang bagi duit tu daripada siapa? Yang pertama daripada ajnabi. Ajnabi ni orang luar, kita tak kenal pun. Mungkin kenalan lama kita, mungkin orang tu biasa follower kita, ataupun mungkin orang tu sebelum ni dia kenal kita, jiran kita. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang memberi harta tu anak dia sendiri. Kita lihat satu persatu. Sekiranya orang luar yang bagi duit, bukan anak dia, belanja dia menunaikan haji, sedangkan badan dia sihat, dia boleh menunaikan haji, badan sihat, cuma duit sahaja tak ada. Tapi ada orang sponsor, bukan anak dia, orang luar. Bukan bermaksud sponsor haji saja sekali, dengan perjalanan semua sekalilah sampai ke sana. Dia tak perlu keluar duit. Ataupun orang luar tadi, tabarru' bi bazli nafaqatil haji lil ma'dub al faqir. Ataupun situasi yang keduanya, kita panggil orang luar, dia keluarkan duit untuk menunaikan haji kepada ma'dub. Ma'dub ini adalah orang yang mana sakit, yang tak boleh lah untuk pergi haji. Tak kira lumpuh ke, ataupun memang faktor kesihatan yang tak dibenarkan untuk dia pergi musafir jauh menunaikan haji. Persoalannya, adakah orang yang dibelanjakan tadi
wajib terima ataupun tidak? Itu persoalannya. Adakah perlu izin daripadanya ataupun tidak kalau orang tadi sakit? Kita lihat pendapat majoriti di kalangan ulama, ulama Hanafi, Maliki, termasuk mazhab Syafi'i kita. Apa dia? Iaitu tidak wajib terima. La yalzamuhu qabuluh, tak wajib terima. Wala yasiru mustati'an bi bazlil ajnabi al-mal. Orang yang tak ada harta, dia taklah secara automatik terus menjadi mampu dengan sebab ada orang sponsor, tak. Jadi maksud dia masih lagi dikategorikan orang yang tak mampu. Sebab orang luar yang belanja dia. Wa in jaza lahul akhdhu, walaupun harus bagi dia kalau dia nak pergi. Siapa dia nak pergi haji ni, YB nak sponsor dia, nak pergi ke tak pergi, tak wajib pun dia pergi, tak wajib. Tapi kalau dia nak terima pelawaan YB, boleh, tak jadi masalah. Wal iznu bil haji liman yahujju anhu. Kalau orang tadi sakit, kena izin daripada dia lah. Sebab contoh seseorang sakit, saya sakit, ada orang tak ada duit tapi ada orang nak sponsor untuk saya, orang dia sponsor keluarkan duit bagi orang lain pergi, bagi pihak saya, boleh, tapi dengan izin saya lah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Minhaj, apa dia? Iaitu walau bazala waladuhu aw ajnabiyyun malan lil ujrah lam yajib qabuluhu fil asah. Kalaulah anak yang keluarkan harta ataupun orang luar yang keluarkan harta lil ujrah, untuk upah pergi haji, tak wajib terima, mengikut pendapat yang paling kuat di sisi mazhab Syafi'i. Kita lihat situasi yang kedua. Duit tadi bukan daripada orang luar tapi daripada anak dia sendiri, anak dia yang keluar duit. Jadi kita lihat di sini pada masalah ini, anak beri kepada ayah dia yang miskin, yang tak ada duit tadi, bagi duit supaya ayah dia pergi haji, ayah dia sihat pergi haji. Ataupun anak tadi sewa, wakilkan orang lain menunaikan haji bagi pihak ayah dia sebab ayah dia kurang sihat. Ayah dia kurang ni maksudnya ayah dia tak boleh pergi haji atas beberapa sebab faktor kesihatan. Cuma persoalan, adakah ayah tadi wajib terima pelawaan anak tadi, duit anak tadi? Maka adakah terus dikategorikan dia sebagai orang yang mampu dengan sebab pemberian anak? Majoriti di kalangan ulama berpendapat, ulama Hanafi, Maliki dan juga Hambali, mereka kata apa? Iaitu tak wajib ayah tadi terima harta daripada anak aja, dan juga tidak perlu izin pun kepada bagi ayah tadi, sekiranya ayah tadi sakit, untuk menunaikan haji bagi pihak dia. Jadi hukum tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab harta orang, walaupun anak dia sendiri harta, bukan harta dia. Jadi hukum tak wajib terima. Adapun di sisi ulama Syafi'i, mereka ada sedikit tafsilan, iaitu huraian di sini. Huraian yang pertama, sekiranya apa? Anak tadi memberikan harta kepada ayahnya yang fakir untuk ayah dia tunaikan haji, ataupun ayah dia sakit, anak dia bagi duit ke orang lain suruh tunaikan haji bagi untuk pihak ayah dia. Jadi di sini mengikut pendapat ulama Syafi'i, tak wajib ayah tadi terima, tak wajib, mengikut pendapat yang kuat lah, tak wajib. Seperti mana yang kita sebutkan tadi dalam Mughnil Muhtaj, Matan Minhaj Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekiranya anak ataupun orang luar berikan harta kepada ayah dia, duit anak beri kepada ayah ataupun orang luar beri kepada dia, maka tak wajib terima.
Huraian yang kedua, kalau tuan-tuan lihat, apabila anak tadi istajara, iaitu sewa orang yang menunaikan haji bagi pihak ayah dia yang ma'dzur, yang dah lumpuh ataupun yang dah tak ada harapan untuk sembuh, dah sakit dia ni, anak dia sewakan orang untuk tunaikan haji bagi pihak ayah dia. Di sini perlu dilihat yang lebih terperinci, in kanal walad al-mustajir li abih ma'dhuban aidan, sekiranya anak yang sewa untuk ayah dia, sewa orang lah, maknanya wakilkan orang untuk menunaikan haji bagi pihak ayahnya, ma'dhuban aidan, yang ayah dia ni telah lumpuh, yang atas faktor kesihatan tak boleh pergi, maka wajiblah ayah tadi terima dan perlu izin daripada ayah tadi untuk menunaikan haji bagi pihak dia. Ini apa dia? In kanal walad al-mustajir li abih ma'dhuban aidan, maknanya anak tadi dia ma'dhur, dia tak sihat, ayah pun tak sihat juga. Jadi bila anak keluar duit, ayah pada ketika itu wajib untuk terima pelawaan anak tadi. Sekiranya anak tadi mampu untuk menunaikan haji, lam yalzam al-ab al-qabul. Maksudnya anak dia ada duit, tapi dia tak boleh nak tunaikan haji untuk atas faktor-faktor kesihatan lah. Ayah dia pun sama, dia wakil bagi duit ke orang lain, suruh tunaikan haji bagi pihak ayah dia. Ayah dia kena terima dan perlu wajib terima dan beri izin. Sekiranya anak tadi mampu untuk tunaikan haji, anak tadi mampu tapi dia wakilkan orang lain keluarkan duit, maka pada ketika itu tidak wajib bagi ayah untuk terima. Sebab apa? Anak keluar duit, dia tak pergi. Situasi yang pertama ada sedikit kesilapan dalam huraian saya tadi. Sekiranya anak tadi yang pergi bagi pihak ayah dia, anak tadi tak sakit, silap, anak tadi tak sakit, ayah dia yang sakit. Anak tak sakit, ayah yang sakit. Jadi bila anak tu yang pergi sendiri menunaikan haji bagi pihak ayah dia, maka ayah wajib terima. Sebab anak tu pergi sendiri dan perlukan izin daripada ayah dia. Sekiranya anak tadi mampu tapi dia tak pergi pun haji, dia wakilkan orang lain, suruh orang lain pergi bagi pihak ayah dia, itu tak wajib lah. Okey. Dalam kitab Majmu' ada sebut, Al-Mutawalli telah berkata, lawista'jara al-muti' insanan, kalaulah anak tadi sewa seseorang manusia yang lain untuk menunaikan haji bagi pihak ayah dia yang sakit, sekiranya al-muti', orang yang sponsor tadi adalah anak dia, maka pendapat yang kuatnya adalah wajib bagi ayah terima pelawat anak tersebut, sebab anak tadi pergi. Imam Ar-Ramli berkata, kalaulah anak tadi dia keluarkan duit bagi pihak ayah dia untuk menunaikan haji, wa qadara ala an yastajir lahu lil ab man yahujju anhu, tapi dia tak pergi, dia wakilkan orang aja, dia tak pergi, dia suruh orang pergi pihak ayah dia, cuma dia sponsor duit. Di sini wajabal hajju anil mabzul lahu, maka bagi situasi ini, kalau anak tadi law kanal walad al muti', kalau anak tadi dia tak mampu untuk pergi haji, wa qadara ala an yastajir lahu lil ab man yahujju anhu, anak tak mampu pergi tapi dia suruh orang lain pergi, ala an yastajira lil abi man yahujju anhu, suruh orang lain pergi haji untuk ayah dia. Jadi hukumnya di sini wajib mengikut pendapat Imam Ramli, wajib terima mengikut pendapat Imam Ramli. Asy-Syabr Mullisi dalam kitab
fiqh dalam kitab apa, iaitu dalam kitab Hasyiah Asy-Syabramulisi, iaitu Hasyiah Nihayatul Muhtaj. Dia kata kalaulah anak tadi tak mampu pergi, tak mampu pergi, idza badala zalika, dia tak mampu pergi, tapi kalau dia keluarkan duit semua, suruh orang lain pergi, maka tak wajib terima. Itu yang zahirnya lah. Pendapat berbeza dengan pendapat Imam Ramli tadi, sedikit berbeza. Okey. Seterusnya kita lihat mengenai dengan haji untuk orang yang hidup ini. Tak ada khilaf di kalangan ulama, tak sah. Tidak sah apa haji kita buat bagi pihak orang yang hidup yang sihat. Saya sihat, hidup, ada duit tapi tak nak buat haji, suruh orang lain buat. Tak ada khilaf di kalangan ulama, orang seperti tak sah haji dia. Sebab dia sihat badan, duit pun ada, tak boleh untuk disuruh orang, suruh orang lain buat bagi pihak dia. Okey. Cuma di sini sedikit perbezaan dalam mazhab Hanafi. Dia katakan kalau orang yang hidup, badan dia sihat, dia boleh pergi haji, dia suruh orang lain pergi, suruh orang lain pergi, orang tu pun pergi, sepatutnya tak sah. Bila orang tadi pergi, tiba-tiba dia lumpuh, orang tadi pergi, sepatutnya tak sah, tapi dia buat juga, tiba-tiba orang yang suruh pergi haji, jadi badan dia sihat, tiba-tiba dia lumpuh, dia tak boleh, tak ada harapan nak sembuh dah sakit dia ni. Dan dia tak mampu, dia jatuh sakit tu bila? Sebelum waktu berwukuf di Arafah, sebelum 9 Zulhijjah. Maka hukumnya harus, daripada tak sah jadi sah, dengan syarat jatuh sakit dia tadi adalah sebelum 9 Zulhijjah. Itu dalam mazhab Hanafi lah. Sekiranya orang yang menunaikan haji bagi pihak dia telah menunaikan haji, waqa'al hajju 'alal mustanib fardhan, kalau dia tunaikan haji bagi pihak dia untuk haji fardu, maka jadi sah. Sama ada zalal ajaz au istamarrat ila al-maut, sama ada sakit lumpuh itu lumpuh yang mungkin lepas 5 tahun elok balik, ataupun lumpuh yang sampai mati, tetap dianggap haji yang orang lain buat untuk dia sah. Okey. Kemudian kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ada menyebutkan dalam Al-Majmu', dia kata qad zakarna anna as-sahih, telah kami sebutkan orang yang sihat la yasihhu istinabatuhu, orang yang sihat tubuh badannya tidak sah untuk melantik orang lain buat haji bagi pihak dia, sama ada dalam fardu haji ataupun sunat haji, tak boleh, sebab dia mampu. Kemudian kita lihat dalam masalah orang hidup yang tak mampu untuk menunaikan haji, wakil ke orang lain ni, la yurja zawalu ajzihi, yang mana tak ada harapan nak sembuh, itu dipanggil sebagai al-ma'dhub, tak ada harapan nak sembuh. Ataupun situasi yang kedua yang kita akan bincangkan, orang hidup yang mana dia akan hilang penyakit dia, InsyaAllah akan hilang penyakit dia, dia wakil ke orang lain macam mana. Jadi di sini kita lihat dulu, al-ma'dhub ini dari sudut istilahnya adalah orang yang tak boleh nak tunaikan haji kerana keuzuran yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh, untuk hilang penyakit dia tadi. Contohnya umur dah 80 tahun lebih, 85 tahun, dah bongkok dah, tak boleh jalan jauh, kira nak kencing jalan jauh. Jadi orang seperti ni tak boleh nak berjalan, dengan faktor usia dia, dengan faktor kaki dia berjalan lambat,
akan terbantut. Kalau dia pergi dengan tim kumpulan haji pun akan terbantut jemaah yang lain. Ini sistem dipanggil dalam ilmu haji dipanggil apa? Dipanggil ma'dhub. Istilah ni. Tapi istilah ini yang diguna pakai sebenarnya dalam kitab-kitab Syafi'i, Hanbali dan juga Maliki. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh Hanafi, kita tak dapati mereka sebut ma'dhub. Term ni tak masyhur di kalangan mereka. Bahkan mereka kata ini termasuk dalam orang yang lemah kerana keuzuran yang tidak ada harapan untuk sembuh. Untuk haji ma'dhub, haji untuk bagi pihak orang yang sakit, yang tak ada harapan nak sembuh ni, tak ada khilaf di kalangan ulama. Orang yang sakit seperti ini adalah tidak mampu walaupun dia guna harta dia, tak mampu sebab atas faktor kesihatan. Idza takallafa al-hajj, kalaulah dia pergi juga haji, doktor kata jangan pergi, dia pergi juga haji, maka adakah haji dia sah? Maka sudah pasti sah haji dia. Dan adakah memadai itulah haji fardu? Ya, memadai sebagai hajatul Islam, haji fardu dia. Seperti mana seseorang yang sakit sepatut tak perlu hadir sembahyang Jumaat dah. Orang yang sakit cirit-birit, sepatutnya orang ni tak perlu sembahyang Jumaat ni. Bahaya, takut tercirit dalam masjid. Tapi dia pergi juga. Sah tak sembahyang dia? Sah. Macam tu lah juga orang pergi haji, sepatut dia tak boleh pergi haji dah. Tapi pergi juga, maka sah tak sah haji dia? Dengan syarat dia buat perkara-perkara rukun-rukun haji lah. Kerana kebanyakan di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menunaikan haji sedangkan mereka fakir, tak ada sesuatu pun di sisi mereka, harta. Sepatutnya mereka tak wajib pergi haji, mereka pergi juga. Tidak diperintahkan seorang pun di kalangan mereka untuk ulang balik haji. Sebab tadi haji pergi haji yang tak mampu, sekarang kena pergi kali yang kedua untuk haji yang mampu, yang bila ada duit. Tak ada, sekali pergi je. Kerana tak disyaratkan untuk berlakunya haji tersebut fardu, tak disyaratkan melainkan baligh dan juga berakal. Kalau dia pergi tadi dia tak baligh lagi, pergi umur apa, baru umur 7 tahun pergi, ayah dia bawa, lepas baligh dia kena pergi lagi sekali lagi. Sebab haji waktu kecil tak dikira sebagai haji yang fardu, hajjatul Islam, tak dikira. Bila mana dia dah baligh, maka wajib dia pergi untuk dianggap sebagai haji fardu kali yang pertama. Walaupun sebelum ni dia dah pergi dah. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia pergi waktu kecil, tak dikira sebagai haji fardu. Di sisi ulama Hanafi, di sisi ulama Hanafi dan juga Maliki, mereka kata man kanat alaihi hajjatul Islam wa ahrama binaflin waqa'a 'anil nafli bainama yaqa'u an hajjatul Islam 'inda Syafi'iyah. Ulama Hanafi Maliki kata kalau seseorang itu dia pakai ihram, dia niat untuk haji sunat, maka jadi haji sunat. Dalam mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Hanbali, dia kata apa? Kalau kita pakai ihram niat haji sunat, tetap haji fardu. Sebab kita tak fardu takkan, sunat, haji sunat takkan berlaku, melainkan terus automatik jadi haji fardu. Itu perbezaan antara ulama Hanafi dan juga ulama Syafi'i. Okey. Dan di sisi ulama Hanafi ada syarat tambahan yang lain, sekiranya seseorang itu murtad, kemudian bila mana dia tunaikan haji, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, kena buat haji sekali lagi. Kalau ulama Syafi'i tidak perlu. Bila mana dia dah tunaikan haji, tiba-tiba dia murtad, kemudian masuk Islam balik, adakah haji tadi terbatal? Haji yang sebelum terbatal? Tak, dikira sah. Dikira haji fardu telah selesai.
Kita lihat beberapa pandangan mengenai di kalangan ulama fiqh mengenai haji bagi orang yang ma'dhub, iaitu orang yang tak sihat, orang yang tak ada harapan nak sembuh. Ulama berbeza pendapat mengenai dengan sah haji bagi orang yang hidup, yang ma'dhub, yang hidup tapi dia ada faktor kesihatan, atas faktor kesihatan dia tak boleh pergi. Kita lihat pendapat yang pertama, sah haji bagi orang yang hidup, bagi pihak orang yang hidup tetapi dia tak sihat, sakit, gugurlah daripadanya haji Islam, Hajjatul Islam, haji fardu, Hajjatul Islam haji fardu, dan bebaslah tanggungan, makna dia tak ada apa-apa hutang lagi terhadap haji, habis, sebab dah ada orang buat bagi pihak dia. Itu adalah pendapat majoriti di kalangan ulama fiqh, termasuklah ulama Syafi'i kita. Pendapat yang kedua, dia kata tak sah haji bagi pihak orang yang hidup secara mutlak. Tak sah, walaupun dia tak boleh pergi haji atas faktor kesihatan, doktor tak bagi, kalau orang lain pergi pun tak sah bagi pihak dia. Itulah pendapat dalam mazhab Maliki, mengikut pendapat yang muktamad di sisi mereka, di sisi ulama Maliki. Ulama Syafi'i, kalau seseorang tu lumpuh, boleh terus pergi wakil ke orang lain buat bagi pihak dia. Kita lihat dalil. Antara dalil ulama yang membenarkan menunaikan haji bagi orang yang masih hidup. Dia hidup tapi dia sakit, orang lain buat haji bagi pihak dia, boleh berdasarkan hadis Khas'amiyah daripada Abdullah bin Abbas. Dia kata apa? Kana al-Fadl ini adalah radif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah membonceng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang perempuan min Khath'am, daripada kabilah Khath'am. Faja'al al-Fadl yanzuru ilaiha. Fadl lihat kepada perempuan tadi, wa tanzuru ilaih, perempuan tadi pun lihat kepada Fadl. Wa ja'ala an-nabi yasrifu wajha al-Fadl ila asy-syaqqil akhar. Kemudian Nabi pun tolak muka Fadl, lihat ke arah lain, jangan lihat perempuan. Sebab dia duduk belakang Nabi, jadi pembonceng Nabi. Faqalat ya Rasulullah, maka perempuan dia kata, wahai Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yasbutu ala rahilah. Wahai Rasulullah, kefarduan haji ni ke atas hamba-hamba Allah. Fil haji, fardu haji ni ke atas hamba-hamba Allah untuk menunaikan haji. Adrakat abi, masalahnya ayahku ni dah tua bangka dah, tak boleh nak duduk elok di atas tunggangan, duduk lama sikit sakit pinggang dan sebagainya. Afa ahujju anhu, boleh tak aku menunaikan haji bagi pihak dia, bagi pihak ayah aku, dia hidup lagi? Nabi kata na'am, wa dzalika fi hajjatil wada', dan peristiwa tersebut berlaku pada hajjatul wada'. Hadis Imam Bukhari juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i daripada Abdullah bin Abbas, anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, inna abi adrakahul hajju, sesungguhnya ayahku sepatutnya kena pergi haji dah, wa huwa syaikhun kabirun la yathbutu ala rahilatihi, tapi dia dah tua sangat, tua bangka dah, tak boleh nak duduk tegak di atas tunggangan ni. Fa in syaddadtuhu khashitu an yamut, aku khawatir kalau aku paksa juga dia boleh mati, sebab dia dah tua sangat naik atas tunggangan. Afa ahujju anhu, boleh tak aku tunaikan haji bagi pihak dia? Nabi jawab apa? Ara'aita, apa pandangan kamu? Lau kana alaihi dainun, kalau ayah kamu ada hutang, faqadaitahu, maka kamu tunaikan hutang bagi pihak ayah kamu, akana mujzian, adakah itu sudah memadai? Ayah kamu ada hutang dengan orang RM1,000, kamu keluar duit kamu RM1,000, kamu bayar, maka dah langsai ke tak hutang tadi? Nabi tanya.
Maka lelaki tadi jawab, ya. Qala, maka Nabi jawab, fahujja an abik, maka tunaikan haji bagi pihak ayah kamu. Dia tanya soalan kepada Nabi, Nabi balas jawapan tu dengan soalan. Kemudian baru Nabi bagi jawapan, fahujja an abik, tunaikan haji bagi pihak ayah kamu. Kemudian hadis dari riwayat Imam Nasa'i juga daripada Fadl bin Abbas. Tadi Abdullah bin Abbas ni Fadl bin Abbas, adik-beradik dia jugalah. Faja'ahu rajulun, seorang lelaki datang kepadanya, datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku ajuzun kabirah, tua bangka dah. Wa in hamaltuha lam tastamsik, sekiranya aku nak bawa mak aku, maka takut tak terbawa. Wa in rabattuha khasyitu an aqtulaha, tapi kalau aku nak ikat mak aku di atas tunggangan, tak bagi dia jatuh, aku takut dia mati, takut aku telah bunuh dia, sebab takut dia jatuh. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, ara'aita law kana ala ummika daynun akunta qadiyahu, Nabi kata, mak kamu kalau ada hutang, kamu nak bayar tak bagi pihak dia? Qala, dia kata, ya, na'am. Qala fahujja an ummik, maka Nabi kata, tunaikanlah bagi pihak ibu kamu. Ini semua tadi ayah ni ibu. Jadi semua hadis-hadis ni menyokong mereka ni masih hidup. Mereka ni masih hidup, tapi dah tua sangat dah. Tapi Nabi kata, tunaikanlah haji bagi pihak dia. Mana hukumnya harus? Boleh. Dalil-dalil hadis yang kita bacakan ini menunjukkan sah menunaikan haji bagi orang yang tak mampu dia menunaikan haji atas faktor kesihatan, wakilkan kepada orang lain. Sesungguhnya kefarduan haji masih berbaki fi haqqil ma'dhur, pada hak orang yang sakit tadi. Wa zimmatuhu mashghulah bihi idza wajada man yahujju anhu wa la yasqutu bil adab kama la yasqutu ad-dain bi ajzil madin. Jadi kefarduan haji ni masih ada. Jangan kita kata, oh saya ada duit tapi doktor tak bagi, maka saya pun tak perlulah pergi haji, tak perlulah suruh orang pergi haji. Gugurlah kefarduan haji bagi pihak saya kerana saya tak mampu. Kamu tak mampu pergi haji, diri kamu, duit kamu ada, maka sudah pasti kamu kena cari orang untuk tunaikan haji bagi pihak kamu, kerana kesakitan yang kamu alami, sakit yang kamu sedang alami ini tidak akan menggugurkan kefarduan haji untuk kamu. Seperti mana orang yang ada hutang, dia tak mampu bayar hutang. Adakah hutang dia telah langsai? Tidak, tetap kena bayar. Saya hutang dengan seseorang RM1,000, tapi semalam diisytiharkan bankrupt, muflis, bank isytiharkan muflis, maka saya tak boleh bayar hutang. Adakah hutang tadi habis macam tu? Tak, kena bayar juga. Kena bayar. Sama juga macam haji. Adakah haji yang ditunaikan bagi orang yang sakit tadi, adakah sudah memadai untuk dia, ataupun dikira tidak memadai lagi untuk dia? Makna dia kena buat juga macam mana pun? Tidak. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kata, "Lau kana alaihi daynun faqadaitahu." Kalau ayah kamu ada hutang, kamu bayarkan bagi pihak ayah kamu, akana mujzian, adakah jadi langsai hutang tadi? Ya. Begitulah juga dengan haji. Maka jadilah haji tadi, maka telah terangkatlah tanggungjawab dia. Maknanya dia tak ada lagi tanggungjawab haji, orang yang sakit tadi. Itu dalil daripada hadis. Dalil daripada logiknya, innal hajja min furudil a'yan allati tajibu biwujudil mal fawajaba an tasihha fihi an-niyabah kaz-zakah. Dari segi logiknya, haji ni sebenarnya dia adalah fardu ain yang wajib.
fardu ain, furudul a'yan. Yang wajib, dia adalah satu fardu ke atas setiap orang Islam yang ada harta. Setiap orang Islam yang ada harta maka wajib pergi haji. Wajib tersebut antasihha, wajib tersebut adalah sah dengan cara niabah, wakil, suruh orang lain buat. Seperti zakat. Zakat, tuan-tuan keluar duit nak bayar zakat RM1,000, tuan-tuan suruh orang bagi ke orang lain, suruh bayarkan bagi pihak dia, boleh, tak jadi masalah. Haji ni ibadat yang wajib. Dengan merosakkan haji, apa yang wajib? Kafarah. Fajaza an yaquma ghairu fi'lihi maqama fi'lihi. Harus dia melantik yaquma ghairu fi'lihi maqama fi'lihi. Boleh dia lantik orang lain untuk bayar kafarah bagi pihak dia. Seperti puasa juga sama. Solat saja yang tak boleh. Okey, dalil orang yang tak terima, antaranya ulama Maliki, dia tak terima selagi mana hidup boleh buat bagi pihak, selagi mana hidup tak boleh tunaikan haji. Wakilkan orang tunaikan haji bagi pihak dia selagi dia masih hidup. Ini pendapat mazhab Maliki. Sebab apa tak boleh? Kerana apa? Mereka berdasarkan firman Allah Ta'ala, dalil mereka, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya orang yang ditaklifkan dengan haji, orang yang dipertanggungjawabkan untuk pergi haji, dia dianggap sebagai mampu. Wal ma'dzub, sedangkan orang yang sakit, dia tak mampu, mimman saqata anhul hajj, dia termasuklah di kalangan orang-orang yang gugurlah haji daripadanya, tak perlu pergi haji. Kerana makna haji itu adalah qasdul mukallaf al-hajj bi nafsihi. Orang tu dia pergi haji, ada duit, ada kesihatan. Tapi kalau ada duit tapi kesihatan tak ada, tetap tidak ada lagi istita'ah tadi, kemampuan tu, istilah mampu tak ada. Kemudian jawapan kedua, dalil kedua, iaitu hadis yang dinaskan tadi mengatakan boleh haji bagi pihak orang lain, tu menjelaskan al-istita'ah, kemampuan ini tidak terkhusus. Bukan. Dalil yang keduanya adalah wa allaysa lil insani illa ma sa'a, iaitu tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Ini dalil umum lah. Ini adalah dalil yang umum, iaitu tidak ada apa-apa bagi manusia melainkan apa dia usahakan. Dia kena buat sendiri. Dia tak boleh nak wakilkan orang lain. Tak boleh orang lain buat untuk dia. Kemudian yang keduanya daripada hadis Nabi, Sunan Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas, seorang lelaki datang menjumpa Nabi, afa ahujju an abi, boleh tak aku nak tunaikan haji bagi pihak ayahku? Maka Nabi kata apa? Naam, ya, hujja an abik, tunaikan haji bagi pihak ayah kamu. Fa illam tazidhu khairan lam tazidhu syarran, sekiranya kamu tak boleh menambahkan kepada ayah kamu kebaikan, maka jangan kamu tambahkan kejahatan, keburukan kepada ayah kamu. Ibnu Abdul Bar berkata, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala berkata, ihtajja ba'da ashabina, ulama-ulama Maliki sebahagian yang mereka berhujah dengan hadis ini. Kemudian mereka sebut hadis, mereka kata apa? Walam yazkur wajhad dalalah, mereka tak sebut wajhud dalalah, dekat mana wajah nak ambil dalil. Kama anha ghairu wadhihah, seolah-olah tak jelas fi ta'yid mazhabil Maliki, dalam mazhab Maliki seolah tak jelas dalil dia. Cukup sekadar tu dulu perbincangan kita pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita.
Ada apa-apa soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai upah haji orang yang dah meninggal, macam mana Ustaz? Dia nak pergi haji, tiba-tiba sebulan lagi dia nak pergi haji, tiba-tiba dia meninggal. Belum sempat pergi haji, lepas tu dia upah orang buat haji untuk dia. Itu dipanggil haji badal. Kalau kita tak sempat pergi haji, kita tak sempat pergi haji, kita upah, kita mati dulu, duit dah ada dah ni, mati dulu, maka waris kita kena gunakan duit tu, duit peninggalan kita ni, sama ada dia nak pergi sendiri ataupun dia upah orang untuk pergikan haji bagi pihak ayah dia. Ini dalam bab yang satu lagi kita akan bincang lah, mengenai dengan menunaikan haji untuk orang yang telah meninggal dunia. Tadi kita bincangkan mengenai dengan menunaikan haji untuk orang yang hidup. Cuma ringkasan dia, dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki, dia kata haji ni akan gugur dengan sebab mati. Bila mati je tak perlu tunaikan haji dah, habis. Melainkan apabila dia wasiat tunaikan haji, maka wajib tunaikan haji. Itu pendapat mazhab Hanafi lah. Ada pun mazhab Syafi'i dia berbeza. Dia kata apa? Wajib menunaikan haji bagi pihak si mati, tidak gugur haji selepas mana wajibnya haji ba'da wujubihi bil maut. Selepas mana tak gugur kewajipan haji selepas wajib haji. Dia ada duit, sepatutnya kena pergi haji, tapi tak sempat. Sepatutnya ikut gilirannya tahun depan, tak sempat, mati dulu. Maka wajib kepada siapa? Kepada waris dia untuk menunaikan haji bagi pihak dia. Mana tuntutan untuk haji tidak gugur. Tidak diambil kira bagi wasiat pada wajib haji bagi pihak mayat, kerana haji tadi adalah dikira hutang pada zimmatul mayyit, pada tanggungan dia. Wa qada'ud duyun 'anil mayyit muqaddam 'ala tanfizil wasaya. Tunaikan hutang itu adalah lebih utama berbanding menunaikan wasiat. Jadi kira haji ni hutang dengan Allah, maka wajib ditunaikan dulu. Tak perlu tengok wasiat, sama ada dia wasiat ke tak, itu cerita lain. Yang penting tunaikan haji dulu, sebab dia dikira hutang, sebab dia mampu. Berbeza dengan mazhab Hanafi tadi kita sebut, dia kata apa? Dia kata bila mana seseorang tu mati, maka gugur kefarduan haji tu gugur. Sebab apa? Bila dah mati memang tak ada apa-apa lagi ke atas dia. Tapi ulama Syafi'i tak lihat, kalau dia mati tu selepas dia ada duit, selepas wajibnya dia pergi haji, tapi dia tak pergi lagi, maka keluarkan duit dia untuk menunaikan haji bagi pihak dia. Tak kira lah dia ada tinggal wasiat ataupun tidak. Okey. Ya. Apa hukumnya kalau kita nak pergi haji tapi kita potong queue, dengan kabel kat dalam? Kalau kita, soalannya kita pergi haji tapi kita tak ikut dengan cara saluran yang betul lah. Mana kita potong turn orang, potong queue orang, sebab kita ada kawan dalam, kita guna. Dari segi haji sah lah, tak ada masalah. Dari segi haji kalau dia buat cukup syarat, cukup rukun, semua dianggap haji tadi sah. Cuma kita nak mabrur, haji mabrur tu mungkin dia susah untuk dapat lah, sebab cara dia cara yang tidak betul. Bila cara tak betul ni, sudah pasti ujian-ujian akan datanglah satu persatu. Dan nak mendapat haji yang mabrur tu susah, sebab dia buat dengan saluran yang tak betul. Tapi haji dia dikira sah kalau cukup rukun syarat dia, maka sahlah haji tersebut. Okey. Cuma perbuatan tu dianggap sebagai dosa lah, perbuatan. Sama juga tuan-tuan datang pakai keluar slipper, keluar rumah slipper hilang, tengok rumah jiran depan ada slipper, ambil slipper dia bawa pergi surau, sekejap lagi hantar balik. Maka bila tuan-tuan bawa datang surau tu, maka sudah pasti berdosa. Sembahyang tuan-tuan sah.
Kata apa tuan pakai kopiah curi ke, sah. Cuma perbuatan tadi tu dianggap berdosa lah. Sama juga macam tadi, kita potong ten orang, perbuatan tu dianggap dosa. Tetapi haji tadi sah kalau cukup syarat dia, cukup rukun dia. Terutamanya kita bawa kereta. Bawa kereta ni orang lain semua ikut turn belakang dia. Tiba-tiba datang kereta kita potong depan. Macam kita nak turun daripada Diuk ni, daripada apa? Daripada ni Akleh. Kita nak turun bawah. Kan petang-petang panjang tu. Akleh. Panjang batu, tiba-tiba datang satu kereta, dia potong berpuluh-puluh kereta, potong ke tepi. Maka dianggap berdosa lah. Dia makan hak orang lain. Orang lain tunggu lama, 10-15 minit, 15-20 minit tunggu. Datang kereta dia potong. Dan tidak bertimbang rasa lah. Berdosa lah. Kita khawatirnya, apa dia takut dia buat benda-benda baik ni, semua kebaikan tadi dibahagi-bahagi. Untuk kereta pertama, kereta kedua, kereta ketiga, semua dapat kebaikan dia. Apa yang dia buat semua dia agih-agihkan kepada orang-orang yang dia khianat tadi. Sebab sepatutnya dia kena ikut lah. Orang lain pun ada hal juga, tapi dia kira hal dia potong. Jadi kita khawatir ni, takut tu lah kebaikan kita yang kita buat last sekali kita bagikan kepada orang. Okey, semoga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.